Kisah ni jadi pada Pakcik Zam, umur dalam lingkungan 70 tahun. Malam tu dia naik basikal nak pergi ngeteh. Sampai dekat jambatan kurus, maksudnya jalan kaki, basikal dan motor je boleh lalu jambatan tu. Pakcik Zam kayuhlah basikal sampai depan jambatan tu. Kemudian Pakcik Zam berhenti sebab dia nampak macam ada benda bergolek. Nampak macam batang pisang bergolek atas jambatan dan menghala ke arah Pakcik Zam. Pakcik Zam memang ada bawa lampu suluh. Dia pun suluhlah benda tu. Bukan batang pisang, tapi pocong. Pakcik Zam terus patah balik ke rumah. Tak jadi dia pergi ngeteh malam tu. Demam seminggu jugalah. Lepas seminggu baru dia cerita kejadian tu pada orang kampung. Pukul 11 malam, Budin baru keluar dari pejabat. Hari ni balik lewat sikit sebab nak siapkan pesanan dari outlet kecil syarikat. Dia hidupkan enjin motosikal dan mulakan perjalanan. Keadaan jalan raya dari tempat kerja sampai ke rumah memang teruk sikit. Lampu jalan tak ada. Kalau ada pun 3 ke 4 km baru ada lampu jalan. Dalam perjalanan balik rumah, Budin akan lalu depan kubur sebelah kilang dekat kawasan tu. Dan dekat situ ada paip air besar yang selalu kita nampak tepi jalan tu. Masa lalu dekat situ, ada satu makhluk ni macam orang, tapi dari belakang macam anjing besar. Rambut panjang sampai ke punggung, tengah duduk menghadap kawasan kubur. Nasib baik dia tak menghadap jalan. Depan sikit dari kawasan kubur ada satu pokok besar. Dekat situ Budin nampak satu sosok tubuh besar warna hitam pekat tengah berdiri bawah pokok tu. Kelang kabut Budin bawa motor. Sampai rumah, Budin terus ceritakan pada ayahnya. Kawasan kubur tu memang setiap hari Budin lalu situ, tapi hari tu pula dia terkena. Pukul 2.15 pagi, pelajar perempuan Dom C2 masih belum tidur. Masing-masing tengah buat hal sendiri. Ada yang siapkan kerja khusus, ada yang main telefon dan ada yang masih makan di tengah-tengah dom. Pelajar-pelajar di dom lain dah pun dibuai mimpi. Tiba-tiba, pintu dom mereka diketuk bertalu-talu. Tok 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 tok. Siapa tu? Ira, salah seorang penghuni dom C2 bersuara. Orang sebelah. Oh, masuklah. Pintu tak berkunci. Tok 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 tok. Pintu diketuk lagi. Kali ni satu dom pandang ke arah pintu. Siapa tu? Ira tanya lagi. Orang sebelah. Masuk je lah. Ira terus bangun menuju ke arah pintu. Bila dia buka pintu, Ira tergamam. Kelihatan sosok tubuh macam dipotong separuh tanpa kaki, berdiri terapung depan pintu dom mereka. Ususnya jatuh bertaburan atas lantai. Matanya tajam pandang Ira. Ira terus pingsan. Ramai juga yang histeria pagi tu. Sejak kejadian tu, pelajar dinasihatkan supaya hanya buka pintu kalau ada orang ketuk pintu sambil bagi salam dan tak berjaga sampai lewat malam. Dah jadi kebiasaan, setiap malam Aina akan ternanti-nanti ayahnya datang untuk bacakan buku cerita sebelum dia tidur. Macam-macam buku ayahnya bacakan setiap malam. Kadang-kadang ceritanya berulang-ulang. Aina tak kisah berapa kali pun ayahnya ulang cerita yang sama, asalkan ayahnya yang dah meninggal 3 bulan lepas tetap datang bacakan buku cerita sebelum dia tidur setiap malam. Kisah ni terjadi masa minggu ketiga Amir kerja sebagai lifeguard waterpark. Amir ditugaskan untuk jaga water slide supaya orang tak masuk terowong slide 2 orang sekali atau lepaskan orang dalam masa terdekat. Water slide ni dah tentulah paling riuh dan tak pernah lengang, tapi ada sekali ni tiba-tiba tak ada orang. Amir pun pelik sebab keadaan tiba-tiba sunyi. Tak ada riuh rendah suara budak-budak ketawa atau bunyi air. Amir pun jenguk ke bawah kolam dan nampak semua orang terapung-apung muka dalam air. Ada yang dah kembung. Amir jadi panik. Macam mana semua orang boleh lemas dalam sekelip mata? Cepat-cepat Amir turun ke bawah. Tiba-tiba ada orang pegang bahu dia. Rupa-rupanya Iwan, lifeguard dekat situ juga. Iwan tanya, kenapa muka si Amir ni pucat dan badan dia basah kuyup? Amir tengok badan dia basah kuyup macam baru lepas terjun kolam. Sekelip mata, keadaan kembali normal dengan bunyi riuh rendah gelak ketawa pengunjung waterpark dekat situ. Bila Amir cerita dekat kawan-kawan dia, mereka semua tak percaya. Apa yang berlaku sampai sekarang Amir tak ada jawapan. Malam tu, Ayu tak boleh tidur. Dia tengok jam dah pukul 1 pagi. Kawan sebilik dia, Min, dah tidur nyenyak. Bilik dah gelap. Pejam celip, Ayu terlelap. Entah pukul berapa Ayu terjaga bila terdengar suara orang menangis. Halus je suara tu, tapi jelas dekat telinga dia. Bulu roma terus meremang. Memang bunyi tu dalam bilik ni. Ayu terus tarik selimut, selubung sampai terlena. Esoknya, lepas habis kelas, Ayu terserempak dengan Min dekat kafe. Jadi Ayu ajak dia makan sama-sama. Motif nak tanya pasal semalam, sebab sebelum Ayu pergi kelas pagi tadi, Min dah keluar dulu. Mula-mula Min macam mengelak, tapi setelah dipujuk, dia setuju makan sama-sama. Min, semalam kau ada dengar bunyi apa-apa tak dalam bilik? Tak ada. Kenapa? Semalam aku dengar suara orang menangis lah. Aku yang menangis semalam.
Lah, kau rupanya. Kenapa kau menangis pagi-pagi buta? Aku nangis semalam sebab aku takut. Semalam aku terjaga. Aku nampak ada lembaga rambut panjang tepi katil kau. Dia tunduk tenung kau tidur. Hadi pindah ke rumah baru dengan anak lelakinya Adam lepas bercerai dengan isteri dia. Sejak pindah, setiap malam Adam mesti nak tidur dengan Hadi. Mulanya Hadi tak kisah, tapi bila fikir Adam dah 7 tahun, dia kena belajar tidur sendiri. Satu malam, Hadi pujuk Adam tidur dekat bilik sendiri. Adam tak nak sebab dia kata setiap malam ada benda renung dia sebelum tidur. Katil pula selalu kena tendang dari bawah. Hadi terkejut juga dengar jawapan Adam tu, tapi dia rasa tu cuma alasan Adam untuk tidur dengan dia. Malam tu Hadi paksa juga Adam tidur sendiri. Malam yang sama, Hadi terjaga dari tidur sebab terdengar suara Adam menjerit panggil dia. Dengan segera, Hadi pergi ke bilik Adam. Bila Hadi masuk bilik Adam, dia nampak Adam tengah menangis sambil peluk badan macam ketakutan. Ayah, ada benda bawah katil Adam. Bila Hadi jenguk bawah katil, dia terkejut bila nampak Adam bawah katil tengah menangis. Ayah, ada benda atas katil Adam. Dengan pantas, Hadi tengok atas katil semula dan nampak Adam yang berada atas katil tu tersenyum dengan pandangan yang tajam. Masa Ijal ambil SPM. Biasalah pelajar-pelajar nak ambil peperiksaan ni tuition sepanjang masa. Satu malam tu kelas Ijal je ada tuition hari Khamis malam sebab cikgu Mat tak dapat buat kelas hari Rabu. Jadi malam tu satu kelas je lah yang berlampu. Nak dijadikan cerita, malam tu Ijal sakit perut. Tak tahan sangat, dia minta kebenaran nak pergi tandas. Lepas selesai buang air besar, buka je pintu tandas, kawan kelas Ijal, si Wan, berdiri depan tandas yang diguna tu. Terkejut juga Ijal dia buatnya. Wan, kau pun nak membuang juga ke? Wan tak menjawab, tapi dia senyum je tengok Ijal. Si Wan masuk tandas yang Ijal guna tu. Lepas tu Ijal dengar si Wan ni macam tengah makan sesuatu dengan rakus. Weh, kau buat apa tu Wan? Wan senyap je tak menjawab. Malas nak fikir bukan-bukan, Ijal terus balik ke kelas mula. Sampai kelas, Ijal tengok kawan-kawan lain tengah rehat. Masa Ijal nak duduk, dia nampak si Wan duduk macam biasa dekat tempat dia. Laju betul Wan balik kelas. Wan, bukan kau pergi tandas ke tadi? Gila apa? Masa bila aku keluar kelas? Malam tu memang Ijal tak tenang langsung dalam kelas. Pukul 3 pagi, Zana kejut Nani ajak teman pergi tandas sebab tandas dekat tingkat bawah, jadi kena bawa teman. Zana terus masuk tandas. Nani tunggu dekat sinki. Lepas 10 minit, Nani tanya Zana, dah ke belum? Zana jawab belum. 5 minit berlalu. Nani tanya lagi, dah ke belum? Zana jawab belum. Lepas tu Nani rasa tak sedap hati. Dia tengok celah lubang dekat bahagian bawah pintu tandas tu. Tengok-tengok tak ada kaki. Sah, yang kejutkan dia tadi bukan Zana. Nani mula panik. Seram. Semua ada. Terus Nani bersuara, "Weh Zana, aku naik dululah. Lama sangat kau ni. Nak naik dulu ke? Dah tahu." Masa Adi berumur 10 tahun, dia dengan adik perempuan dia dan kedua orang tuanya berpindah ke rumah baru, sebuah rumah teres 2 tingkat. Kejadian seram yang dia alami ketika waktu siang, sekitar pukul 1 tengah hari. Masa tengah bermain dengan adik dia dekat ruang tamu, tiba-tiba Adi terdengar bunyi bising dekat dapur. Bunyi pinggan mangkuk berlaga. Adi pelik, masa bila mak turun dari bilik? Kalau turun, mesti dia nampak. Adi tak puas hati. Dia pun ke dapur dan nampak mak tengah menghadap sinki. Berdiri tegak je, tapi tak nampak pula tangan dia buat kerja ke apa. Adi panggil mak, tapi mak buat tak tahu je. Dia pun datang dekat dan tarik tangan mak. Mak toleh, tapi wajah mak pucat dan tangannya sejuk sangat. Adi dah rasa lain macam. Dia terus ke depan semula. Sampai dekat ruang tamu, Adi nampak mak baru turun tangga nak ke dapur. Habis siapa yang Adi nampak tadi? Incubus adalah sosok iblis yang menjelma dalam bentuk lelaki. Menurut legenda, mereka suka lakukan hubungan seksual dengan perempuan dari bangsa manusia. Sementara itu, Incubus yang menjelma dalam bentuk perempuan disebut Succubus. Hubungan seksual yang Incubus lakukan dengan manusia bertujuan untuk dapatkan keturunan. Namun, bercinta dengan Incubus atau Succubus akan menjejaskan kesihatan atau bahkan menyebabkan kematian pada manusia. Incubus awalnya berasal daripada Mesopotamia sekitar 2400 tahun sebelum Masihi. Jenis iblis ni dulunya dikenali sebagai syaitan ribut, tapi akhirnya mereka disebut sebagai syaitan malam sebab selalu muncul di waktu malam. Ada banyak versi tentang Incubus yang boleh ditemui di seluruh dunia. Di Zanzibar, Incubus disebut popo bawah yang terkenal suka menyerang lelaki dan gemar bersembunyi di sebalik pintu yang tertutup.
ada seorang pemburu yang tersesat di dalam hutan tebal. Setelah penat berjalan dan hari pun semakin gelap, dia terjumpa pondok buruk di tengah hutan. Setelah periksa pondok tu, dia buat keputusan untuk bermalam di pondok tersebut. Ketika pemburu rebahkan badan di tengah pondok tersebut, dia dapati ada banyak lukisan dekat dinding pondok tu. Lukisan wajah-wajah hantu yang realistik dan menakutkan dengan matanya memandang tajam ke arah pemburu tersebut. Sangat realistik seakan hidup, tapi disebabkan keletihan yang amat sangat, si pemburu tak pedulikan lukisan tersebut dan tertidur sampai ke pagi. Keesokan paginya, si pemburu terbangun disebabkan sinaran matahari yang begitu terang memancar ke arah mukanya. Bila si pemburu tu bangun, dia rasa hairan sebab lukisan yang dia nampak sebelum tidur malam tadi dah tak ada. Yang ada hanyalah tingkap-tingkap yang terbuka. Tahun 1995, masa Ida masih belajar lagi. Satu malam, Ida telefon pakwa dia guna public phone yang ada bawah flat. Lama dia guna sampai adalah 2-3 orang beratur belakang dia nak guna public phone juga. Akhirnya orang yang beratur belakang Ida tegur dia sebab lama sangat guna telefon. Tapi Ida buat tak tahu je. Tak lama kemudian, suasana jadi hening. Ada bau busuk tiba-tiba muncul. Ida tengok belakang dia, tinggal seorang je yang beratur belakang dia dan teruskan perbualan. Masa tengah bercakap sambil pegang duit shilling, tak sengaja duit shilling Ida terjatuh. Masa Ida nak ambil duit shilling tu, Ida ternampak orang belakang dia tu tak ada kaki, terapung je. Ida mula panik, tapi dia berusaha untuk tenang dan beritahu pakwa dia yang duit shilling dah habis. Dia kena balik. Lepas letak ganggang telefon, cepat-cepat Ida berjalan ke arah lift bawah flat. Tak berani nak tengok wajah orang dekat belakang dia tu. Lift sampai je, Ida terus masuk dan tekan butang lift. Tiba-tiba tercium bau yang sangat busuk dan ada suara ketawa dan berkata, "Betul ke duit shilling dah habis?" Kisahnya, ada seorang pemuda bernama Din yang suka kenakan orang. Kalau pergi restoran 4 orang termasuk dia, bila pelayan bertanya, "Meja untuk berapa orang?" dia selalu cakap, 4. Tengok baik-baik, kami ada 5 kan. Ramai orang ingat hijab mata Din ni terbuka, tapi sebenarnya tak. Kawan-kawan Din dah suruh dia hentikanlah buat lawak macam tu, tapi dia terus buat juga. Akhirnya tak ada seorang pun kawan yang nak makan dengan dia lagi. Din makan tengah hari seorang-seorang. "Minum kopi ya?" katanya pada pelayan. Namun ketika pelayan datang, dia hidangkan 2 gelas kopi. Satu untuk Din dan satu diletakkan di kerusi sebelahnya. Ketika makanan datang pun, pelayan tu letakkan 2 piring. Satu lagi diletakkan di kerusi sebelahnya. Mula-mula Din ingat pelayan tu saja nak kenakan dia. Tapi perkara tu terus terjadi walaupun Din cuba makan di restoran yang berbeza-beza. Din mula ketakutan dan tak keluar rumah lagi. Setelah sebulan, Din mula rasa tenang. Din pun pergi sebuah restoran dan pesan segelas kopi. Pelayan datang sambil bawa sedulang kopi. Secawan kopi pelayan letak depan Din. Selebihnya pelayan letak di kerusi sebelah lagi. Lalu satu lagi dan lagi dan lagi. Seminggu lepas arwah Abah Yati meninggal dunia dalam pukul 10.30 malam. Masa tu mereka 5 beranak tengah tengok TV. Semua tidur dekat ruang tamu. Ketika itu kampung Yati tengah musim orang pecah rumah. Masa tengah syok tengok TV, tiba-tiba mereka 5 beranak terdengar macam suara orang bagi salam. Perlahan je suara tu. "Assalamualaikum." Semua terdiam. Yati sebagai anak sulung pergi intai ikut tingkap. Dia perhati depan rumah, tak ada orang. Lepas tu dia tinjau depan sikit. Yati nampak ada orang berdiri dekat seberang jalan rumah dia. Tak berbaju, pakai seluar pendek. Tapi apa yang membuatkan Yati panik, orang tu tinggi, kurus, sama tinggi dengan tiang lampu jalan, botak dan berkaki ayam. Dia berdiri tegak dengan mata merah kekuningan menghadap rumah Yati. Yati bagi tahu mak ada benda dekat luar. Bila mak tengok, cepat-cepat dia suruh Yati dan adik-adik dia tidur. Sebelum tidur, mak suruh Yati jangan bagi tahu adik-beradik yang lain tentang penampakan tu. Sampai sekarang, Yati tak tahu makhluk apa yang ganggu mereka malam tu.